Mari kita masuk di dalam doa. 让我们一起进入祷告。 Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami bisa beribadah bersama pada hari ini. 我们感谢你，让我们有机会今天一起来敬拜主。 Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran-Mu melalui firman-Mu. 我们也感谢你，借着你的道来向我们显明你的真理。 Tolong kami untuk bisa memahami firman-Mu dengan baik. 求你让我们能够清楚明白你的真理， Dan mampukan kami untuk melakukan firman itu di dalam hidup kami sehari-hari. 而且让我们有能力去遵守在我们的每天生活中。 Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. 我们将以下的时间完全仰望交托你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求。 Amin. 阿门。 Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 祝爱的弟兄姐妹早安。 Topik hari ini adalah kisah 12 saudara. 今天早上的主题就是12个兄弟的故事。 Dan subtitle dari bagian ini adalah bagaimana kita tuh memahami rancangan jahat melalui perspektif Tuhan. 副主题就是怎样从上帝的角度来明白那个恶念。 Dan untuk bisa melihat dari perspektif Tuhan, maka mau tidak mau kita harus kembali pada firman Tuhan. 因为要从上帝的角度来看，所以我们不得不一定要回到圣经。 Maka saya ingin mengajak saudara untuk membaca Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 hingga yang ke-21. 好，现在我邀请各位来读一段圣经，是取自创世纪第50章15到21节。 Saya ingin sedikit memberi informasi mengenai Alkitab bahasa Indonesia. 我想给大家一些有关这个我读的应用的这个英理文圣经。 Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia tanggal 9 Februari yang lalu menerbitkan terjemahan yang baru edisi yang kedua. 就是英理圣经协会上一个礼拜，他们开始也是印刷这个新译本的第2个版本。 Alkitab terjemahan yang sekarang umumnya dipakai itu adalah terjemahan dari tahun 1974. 现在英理文的那个版本呢，是1974年开始应用的。 Jadi sudah hampir 50 tahun baru kemudian dilakukan revisi yang sangat major sekali. 经过50年，他们现在做了很大的一个修改。 Dan sosialisasi sedang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di seluruh Indonesia sekarang ini. 那么英理的圣经协会现在正在大胆的推广有关这个新的版本。 Dan saya harap kita pribadi maupun gereja mulai pelan-pelan nanti beralih ke terjemahan yang baru yang edisi kedua ini. 那么我盼望各位各自或者教会也是开始会使用这个第2个版本。 Maka pagi ini saudara, Alkitab Indonesia yang saya akan bacakan adalah edisi yang baru ini. 所以今天早上牧师所讲的会引用这个第2个版本。 Mungkin ada sedikit beda dengan yang saudara punya. 可能跟大家手中的英理文圣经有点分别。 Kejadian 50 ayat yang ke-15 hingga yang ke-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menyenangkan hati mereka dengan perkataannya. 创世纪50章15到21节，圣经这么说：约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。他们就打发人去见约瑟说：
你父亲为死以先吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来俯伏在他面前说：我们是你的仆人。约瑟对他们说：不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的夫人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。Memahami rancangan jahat dari perspektif Tuhan. 从上帝的角度来理解这个恶念。Saudara, kalau saya boleh sedikit ubah tema ini, 如果允许我把它稍微改一改， saya ingin menambahkan satu kata, 我想加一个字， yaitu memahami rancangan Tuhan melalui perspektif providensia Tuhan. 就是从上帝护理的角度来理解恶念。 Saudara, apa itu providensia Tuhan? 那上帝的护理是什么呢？ Saudara, berbicara mengenai providensia Tuhan itu sederhananya adalah kita bicara mengenai tindakan Tuhan yang dengan sengaja dan terus-menerus menopang, memelihara, dan mengendalikan. Saudara, mengendalikan dalam arti mengatur, mengontrol, dan mengarahkan dunia ini dan seluruh ciptaannya untuk tujuan yang telah ia tetapkan. 那么上帝的护理是什么呢？简单来说，就是上帝操作一切，他托住一切，让这个世界运行，达到他的目的。 Jadi saudara, penekanannya adalah pada tindakan Tuhan yang dikatakan di sini adalah menopang, terus-menerus menopang. 在这里讲的，我们要强调，就是他持续不断的托住， memelihara dan mengendalikan dunia ini dan seluruh ciptaannya. 在这里治理和管辖所有的被造物。 Dan tindakan providensia Allah ini tentu tidak lepas dari kebijaksanaannya, tidak terlepas dari kekudusannya, tidak terlepas dari kemahakuasaannya. 而上帝的护理是离不开他的智慧、他的圣洁和他的全 Maka 能。 kita tidak setuju kalau orang mengatakan Allah itu sudah tidak mengontrol dunia ini. 我们不同意，如果有人说上帝已经不掌管这个世界了。 Saudara, kita tahu ada orang yang beranggapan bahwa apa yang terjadi di dunia ini bersifat random, bersifat acak dan kebetulan atau itu hanya nasib. 很多人觉得世界所发生的一切其实是偶然，或者是命运问题而已。 Tetapi kita tahu Allah itu tidak membiarkan dunia ini berjalan sendiri dan apa adanya. 但是我们清楚知道，上帝不会任这个地球自由自己运行。 Allah tidak menciptakan dunia dan isinya dan kemudian meninggalkannya. 上帝没有创造这一切，然后就走开，袖手旁观。 Allah terus-menerus menopang dan mengontrol apa yang Dia ciptakan itu sesuai dengan keputusan kehendaknya. 所以上帝是持续不断托住，而且是治理他所创造 Oleh 的。 sebab itu tidak ada satupun di dunia ini, di seluruh ciptaan yang di luar kontrol dari Allah. 所以事实上，没有一切受造物是在上帝的掌管之外。 Setelah segala sesuatu apa adanya sekarang dan bertindak sesuai dengan yang dilakukan, itu semua by God's providence. 所以现在一切所发生所行的，完全都是在上帝的护理之下。 Saudara, baik kita bicara cuaca, baik kita bicara pergerakan matahari, bulan, bintang, tumbuhan, binatang, peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan bangsa-bangsa maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita secara pribadi, tidak ada satupun yang di luar kontrol Allah yang mengontrol dunia ini. 所以世界上所有的一切，无论是天气、星宿，还有那个植物，或者一切的运行，都是在上帝的掌管之下。 Tidak ada satupun termasuk hal yang kecil atau hal yang dianggap tidak signifikan yang terlepas dari perhatian kontrol Allah. 其中也包括没有事情是太微小，而是上帝不去掌管的。 Sudah 3 tahun kita dilanda oleh virus yang kecil, virus corona. 3年之久，我们被一个小的病毒，就是那个新冠病毒所肆虐。 Apakah Allah itu tidak bisa mengontrol virus ini? 难道上帝不能够管制这个病毒吗？ Apakah Allah tidak berdaya dengan virus ini? 难道上帝面对这个病毒无所为能吗？ Sudah, saya percaya tidak. 我相信不是。 Virus yang kecil itu pun tidak lepas dari kontrol Allah. 就是这个微小的病毒也是受到上帝的掌控。 Saudara, Yesus pernah berkata begini, 主耶稣曾经这么说。 bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapamu.
主耶稣曾经这么说：两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你的门的父不许，一个也不能掉在地上。 Jadi saudara, Allah kita bukan Allah yang mengawasi dunia ini dari kejauhan. 所以我们的上帝不是从远处来管制这个世界， Allah kita bukan tidak berbuat apa-apa. 而且我们的上帝也是不是毫无作为。 Allah kita bukan Allah yang tiba-tiba bisa terkejut karena terjadi sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. 所以我们的上帝不会说因突发的事件好像令他吃惊、令他惊讶。 Allah kita juga bukan Allah yang kemudian tiba-tiba berusaha mengubah sesuatu yang saya tidak tahu sebelumnya ini akan terjadi. 而且上帝也不会说，我原来不知道会这样发生，我现在又把它善后。 Sudah seorang yang bernama Jerry Bridges itu memberikan satu definisi providensi Allah seperti ini. Jerry Bridges 曾经说有关这个上帝的护理。 Providensia itu artinya pemeliharaannya yang terus-menerus bagi seluruh ciptaannya dan kekuasaannya yang mutlak atas seluruh ciptaannya bagi kemuliaannya sendiri dan kebaikan umatnya. Jerry Bridges 曾经这么说，是有关上帝的护理，是他永恒的关怀，而且有绝对的那个管制。 Saudara perhatikan ada dua tujuan yang disebutkan di sana. 在这里讲到两个目的， Kemuliaan bagi Allah 就是为上帝的荣耀， dan kebaikan bagi umat. 而是为了子民的好益处。 Saudara, dua tujuan providensia Allah ini tidak pernah bertentangan, tidak pernah berlawanan dan selalu harmonis. 所以这两个目的是从不会互相抵触，他们是密不可分的。 Saudara, Allah tidak pernah mengejar kemuliaan untuk dirinya dengan mengorbankan kebaikan bagi umatnya. 上帝永不会为了自己的荣耀而那里牺牲他子民的快乐。 Dan sebaliknya, Allah bukan Allah yang peduli dengan kebaikan umatnya, mengorbankan kemudian kemuliaannya. 而反过来，上帝也不会因着子民的幸福而在那里牺牲他自己的荣耀。 Jadi keduanya pasti berjalan harmonis, selalu tidak bertentangan. 所以他们是不会互相抵触，而是密不可分。 Maka kita yakin Allah pasti menjaga kemuliaannya sendiri. 所以我们相信上帝一定会持守他的荣耀。 Sepasti itulah Allah pasti akan memberikan kebaikan bagi umatnya. 所以上帝也必定会给他的子民益处。 Saudara, kebenaran mengenai providensia Allah itu dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa kita itu bisa mempercayai Dia. 借着上帝的护理，真的我们要确信上帝会看顾我们。 Karena itu berarti Allah itu mempedulikan dan memperhatikan kita dan terus menerus, Dia bukan sesekali tapi terus menerus bekerja di setiap aspek dan di setiap momen dalam hidup kita. 所以上帝是持续不断的在那里关怀我们，而且他也非常的关心我们，在每一个生活层面，而且是无时无刻这样的关怀我们。 Maka kita yakin tidak ada satupun terjadi jikalau yang Maha Kuasa tidak menghendakinya terjadi. 所以，如果那个全能的上帝不允许，没有任何事能够发生在我们身上。 Dia bisa mengizinkan itu terjadi atau dia melakukannya sendiri. 他可以允许那个事情发生，或者他主动的去让它发生。 Apa yang tampaknya seperti kebetulan atau keberuntungan menurut kita, ternyata itu terjadi karena providensianya. 所以我们看见好像偶然发生的事，其实这是在上帝的护理之下。 Saudara, bicara tentang providensia Allah memang bicara sesuatu misteri yang pikiran kita yang terbatas susah untuk memahaminya. 不错，一讲到关于那个上帝的护理是非常富有奥秘性的，是我们很难完全去理解。 Tetapi panggilan kita memang bukan untuk menjelaskan segala sesuatu tentang Allah dan providensianya. 但是我们的护照不是要去解释什么是那个上帝的护理， Tetapi panggilan adalah panggilan untuk kita mempercayai the God of Providence, Allah yang memiliki providensia itu. 但是我们被护照是要去相信上帝的护理。 Saudara, mari kita lihat contoh providensia Allah ini di dalam kehidupan Yusuf. 好，现在就让我们在约瑟的生平来看这个上帝的护理。 Saudara, kisah Yusuf di perjanjian lama itu dengan jelas sekali menunjukkan providensia Allah. 其实约瑟的故事真的很清楚显明上帝的护理。 Allah itu bertindak menyelamatkan umat Israel dari bahaya kelaparan melalui Yusuf. 就是上帝借助约瑟来解救那个他父亲他家族的那个饥荒的忧患。 Tetapi jangan lupa, saudara, tindakan penyelamatan itu didahului dengan rentetan peristiwa yang penuh dengan kejahatan, dosa, dan kelemahan manusia.
但是大家不要忘记，在那个发生之前，发生了一连串非常不幸、令人悲伤痛苦的事件。 Saudara bisa baca itu dari pasal 37 sampai 41 di kitab Kejadian. 大家回去可以读创世纪37到41章。 Ketika masih muda, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. 他还年轻的时候，他哥哥们都非常恨这个约瑟， Karena ayahnya lebih mencintai Yusuf daripada yang lain. 因为他父亲更疼爱这个约瑟。 Dan juga Yusuf itu pernah menceritakan mimpinya bahwa saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah kepada dia. 而且也是曾经讲过，他梦见弟兄，他的哥哥们在他面前俯伏敬拜。 Kebencian itu akhirnya membawa berencana untuk membunuh Yusuf. 最后令他们串谋要来害这个陷害约瑟。 Maka ketika Yusuf menemui saudara-saudaranya yang sedang bekerja di ladang, mereka berencana membunuh Yusuf ini. 所以当约瑟到那个草场要去见他哥哥们的时候，他们就是要串谋要害他。 Tetapi Ruben, kakaknya itu mencegah untuk jangan dibunuh. 但是流便就阻止他们不要杀害约瑟， Lemparkan aja ke sumur, 把他丢进坑里去吧， bukan membunuhnya. 不是要去杀害他。 Nah, sementara Ruben pergi, ternyata kemudian saudara-saudara yang lain itu menjual Yusuf kepada mungkin saudagar atau pedagang yang sedang lewat. 但是当流便走出去的时候，这些哥哥们就把约瑟卖给一群人。 Tentu ini demi keuntungan finansial. 当然是为了经济上的利益。 Dan untuk menutupi kejahatan mereka, mereka kemudian mencelupkan jubah Yusuf itu ke dalam darah seekor kambing dan kemudian memberitahu ayahnya Yakub bahwa Yusuf itu terbunuh oleh binatang buas. 为了掩盖他们的罪行，他们就把约瑟的彩衣染了那个山羊的血，然后就交给雅各他们的爸爸，说约瑟死了。 Yusuf menjadi budak dan dibawa ke Mesir. 其实约瑟是被卖成为奴隶，被带去埃及， Tinggal dan bekerja di rumah seorang yang bernama Potifar. 然后就在波提法的家当管家。 Tapi akhirnya karena fitnah dari istri Potifar, akhirnya Yusuf masuk penjara. 但是波提法的妻子诽谤他，最后他要被丢进监牢里。 Ketika ada di penjara, dia sempat menolong menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru makanan. 在监牢里，他曾经为2个长官在解梦， Mimpi itu tergenapi. 然后他所解的梦真的实现了。 Tetapi sayangnya juru minuman yang pernah ditolong oleh Yusuf itu dikatakan dalam Alkitab lupa dengan Yusuf yang ada di penjara. 但是不幸的是，这个九正得到那个约瑟的帮助，但是最后他约瑟忘得一干二净。 Saudara, singkat cerita, saudara Yusuf akhirnya satu waktu kemudian setelah berhasil menafsirkan mimpi dari Raja Firaun, dia diangkat jadi penguasa di Mesir. 长话短说，最后因为他为法老解梦成功，他就被提升为宰相。 Yusuf berumur 17 tahun ketika dijual oleh saudara-saudaranya. 约瑟被卖的时候是17岁。 Dia berumur 30 tahun pada waktu diangkat jadi penguasa di Mesir. 当他被提升为宰相的时候是30岁。 13 tahun. 13年之久。 Masa yang tidak mudah. 这个是非常难熬的日子。 Saudara, karena berhasil untuk menafsirkan mimpi Firaun, akhirnya diangkat jadi penguasa dan disuruh mengatur nih persiapan tuh bencana kelaparan. Yusuf dalam menafsirkan mimpi itu kan berkata 7 tahun kelimpahan, setelah itu ada 7 tahun kelaparan, ayo kumpulkan makanan di 7 tahun kelimpahan ini. 因为他成功为法老解梦，所以法老就提升他，而且让他管理这个国家，让他在7年丰收之间能够堆积那些谷种。 Jadi setelah 7 tahun kelimpahan, makanan sudah terkumpul, bahaya kelaparan mulai. 7年丰收之后就有7年的饥荒。 2 tahun setelah masuk masa kelaparan, 2年在饥荒2年之后呢， saudara-saudaranya datang menemui Yusuf. 他的哥哥们就来找约瑟， Datang untuk meminta pertolongan karena mereka kehabisan makanan. 因为他们没有粮食，所以求他来给他们粮食。 Berarti Yusuf sudah berusia 39 tahun. 所以那时候其实约瑟已经是39岁了22 tahun tidak pernah ketemu. ，22年之久从未见过面， Saudara-saudaranya nggak mengenali Yusuf ini. 所以他的哥哥们已经认不出他了。 Sampai akhirnya Yusuf memperkenalkan atau menyingkapkan dirinya kepada mereka. 最后是这个约瑟自己揭露自己的身份。 Dan ketika Yusuf memperkenalkan atau menyingkapkan dirinya, dikatakan di pasal 45, mereka sangat ketakutan. 所以当约瑟说他自己真正的身份时，他的哥哥们非常害怕。 Apa yang dikatakan Yusuf kepada mereka ini? 约瑟对他们说什么呢？ Perhatikan perkataan Yusuf ini. 请大家留意约瑟所说的。
Di pasal 45 ayat yang kelima, ayat yang keempat, bagian akhir sampai yang ke-8, dikatakan begini, aku ini Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu, sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi, bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. 好，让我们看这段圣经，创世纪45章4到8节是这么说的：约瑟又对他弟兄们说：“请你们进前来。”他们就进前来。他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及地的。现在不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在你们以先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经2年了，还有5年不能耕种，不能收成。神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我来到这里的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主兵，埃及全地的宰相。” Sudah perhatikan Yusuf menyampaikan pemahamannya dan penafsirannya mengenai providensia Allah. 请大家留意，在这里其实约瑟就已经解释有关上帝的护理， Providensia Allah di balik apa yang terjadi dengan dirinya. 就是在他事情发生在他身上，其实背后有上帝的护理。 3 kali dipakai kata yang sama, mengutus. 他3次用差这个字， Siapa yang mengutus ke Mesir? 是谁差他去埃及呢？ Jawabannya jelas bagi Yusuf, Allah yang mengutus. 约瑟是清楚的，就是上帝差他去。 Jadi saudara lihat ya, maksud dari saudara-saudara Yusuf ketika menjual Yusuf kan bukan untuk mereka tahu di depan, oh nanti Yusuf akan jadi penolong kita. Bukan. Mereka egois dan ingin dapat keuntungan finansial. 所以哥哥们卖约瑟是因为自己的利益，从没想过之后会成为他们的恩人。 Tapi maksud Allah itu berbeda, saudara. 但是上帝的旨意是不一样。 Tindakan Allah itu ternyata adalah untuk kebaikan, untuk keselamatan umat Israel yang kelaparan. 原来上帝的举动就是为了拯救这个以色列人。 Jadi saudara kita melihat di sini ya, saudara-saudara Yusuf itu menjual ke Mesir dengan maksud jahat, tetapi sesungguhnya Allah yang membawa Yusuf ke Mesir dengan tujuan memelihara kehidupan umatnya. 所以不错，约瑟的哥哥们把他卖，是因为他们的恶念，但是其实上帝有旨意要差这个约瑟去埃及地，让他能够成就养活那些以色列民。 Sudah dengan kata lain kita bisa berkata begini bahwa Allah itu mengutus Yusuf ke Mesir melalui tindakan saudara-saudaranya yang menjualnya sebagai budak. 所以换句话说，其实是上帝借着他哥哥们把他卖去当奴隶，差遣约瑟先到埃及。 Itu pasal 45. 这是在45章所记载的。 Tadi kita membaca pasal 50. 刚才我们读是第50章， Saudara-saudaranya kembali menemui Yusuf. 所以他的哥哥们见到约瑟， Takut Yusuf akan membalas dendam karena ayah mereka sudah meninggal. 因为他们的父亲已经过世，所以他们很害怕约瑟会复仇。 Apa yang dikatakan Yusuf? 约瑟说什么呢？ Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. 在50章19到20节是这么说的：约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。” Saudara, Yusuf mengakui dia bukan Allah. 在这里，约瑟承认他不是上帝。 Apakah aku ini Allah? 我是上帝吗？ Yusuf bukan pengganti Allah. 约瑟不是取代上帝。 Artinya Yusuf mau berkata begini, kalaupun Tuhan mau menghukum, biar Tuhan yang menghukum, bukan saya. 可能约瑟的意思就是说，如果上帝真的要报仇，就让上帝替我伸冤吧。 Karena tindakan membalas kejahatan itu hak sepenuhnya dari Tuhan, bukan saya.
因为伸冤复仇的事是上帝的权柄，不是我的权利。 Maka Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk jangan melihat pada dirinya yang hebat itu. 所以他这里邀请他哥哥们，不要看到好像这个约瑟是非常了不起的一个人， Tetapi Yusuf mengajak saudara-saudaranya lihat pada Allah yang berdaulat. 而是要他的哥哥们去看这个掌管一切有主权的上帝。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahulah ketika menjalani penderitaan akibat kejahatan dan dosa saudara-saudaranya, tentu Yusuf itu bergumul dengan penderitaannya dan menggumuli apa sih arti penderitaan ini. 不错，弟兄姐妹，当他约瑟被他哥哥所陷害，要过一些煎熬的日子，当然他心中在想，为什么这些事会临到我身上呢？ Akan tetapi selangkah demi selangkah dia mengalami penyertaan Tuhan. 但是一步一步的，他感受到、经历到上帝的同在。 Kalau saudara ada waktu membaca pasal 39 ketika ada di rumah Potifar maupun juga ketika ada di penjara, dikatakan beberapa kali Tuhan menyertai Yusuf dan menjadikannya berhasil. 如果大家回去读39章，无论是在波提法的家或是在监牢里，上帝都常与他同在，使他一切亨通。 Saudara maka melihat penyertaan Tuhan seperti ini. 所以我们看到上帝真的是与他同在。 Dan sampai akhirnya bisa memimpin sebagai penguasa di Mesir. 最后他能够成为宰相，掌管这个。 Maka tidak heran Yusuf berkata, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merencanakannya demi kebaikan. 不错，你们的意思是要害我，但是上帝的意思原是好的。 Perhatikan baik-baik kalimat itu. 请大家好好的留意这一句。 Saudara, kalimat ini penting untuk kita mengerti apa maksud dari Yusuf. 这节经文让我们有清楚明白到底约瑟的意思是什么。 Kalau saya boleh buat komparasi kira-kira seperti ini. 如果我可以做一个比较，就是这样。 Kamu merencanakan yang jahat terhadap aku. 就是你们计划一些恶事来对待我。 Allah merencanakannya, ini yang jahat itu, demi kebaikan. 但是上帝把这个坏的恶念转化成为对我们的好处。 Kata kerja yang dipakai sama, merencanakan. 两个都是用计划这个动词。 Objeknya sama, yaitu yang jahat. 而且那个副词也是一样，就是坏的。 Jadi saudara lihat di sini ya, Yusuf itu bicara mengenai satu peristiwa, yaitu dia dikhianati atau dijual oleh saudara-saudaranya. 所以在这里，约瑟指的是一个他被卖的这个事件。 Tetapi satu peristiwa ini dilihat dari dua perspektif. 但是从这个事件是有两个角度去看。 Peristiwa yang sama dilihat dari perspektif manusia, saudara-saudaranya yang jahat jual dia. 如果从人的角度来看，就是他的哥哥是那么坏，把他卖了。 Tetapi dari perspektif yang lain terlihat ternyata Allah bermaksud baik dengan dijualnya Yusuf oleh saudara-saudaranya. 但是从另一个角度，我们看见上帝有他美好的目的，就是让约瑟被卖。 Jadi saudara lihat di sini rencana jahat saudara-saudara Yusuf itu ternyata adalah bagian dari rencana yang lebih besar dari Allah untuk kebaikan. 所以我们看见，其实约瑟卖哥哥卖约瑟这件事，有上帝更大、更美好的这个计划。 Kenapa poin ini perlu saya tekankan? 为什么我需要强调这一点呢？ Karena sering kali kita berpikir begini, 因为很多时候我们会这样想： ada sesuatu rancangan jahat terjadi, 有人要串谋害我们， lalu peristiwanya terjadi, 而这个事情发生了， Allah nggak tahu apa-apa, 上帝好像完全不知情。 lalu ketika mengetahui, oh ini ternyata jahat loh. 原来上帝突然之间才醒悟啊，原来这个是一个恶事 Saya perlu ubah nih. 我要去把它改变过来。 Jadi sepertinya Allah itu baru tahu sesuatu yang jahat, lalu kemudian Allah berpikir, saya akan pakai yang jahat ini, atau saya akan ubah yang jahat ini jadi kebaikan. 好像是要事情发生之后，上帝才觉悟到，原来这是一个邪恶的事，我要把它翻转过来。 Saudara, poin dari Yusuf bukan sekedar berkata begini, kamu memaksudkan yang jahat dan Allah memakainya atau mengubahnya menjadi apa yang baik. Bukan itu poin Yusuf. 约瑟的想法不是说你们的目的是邪恶的，上帝使用这个目的把它转化成为好的。 Tetapi poin Yusuf adalah saudara-saudaranya ini tidak sadar mereka telah menjadi eksekutor, pelaksana dari rencana Allah atau maksud Allah. 其实约瑟的意思就是他的哥哥们没有醒悟到，其实他们是执行上帝所要的那个动机目的。 Saudara-saudara, Yusuf itu
Di tengah-tengah mereka sedang membuat rencana, merancang ini, mereka tidak sadar ada rancangan yang tersembunyi, rancangan yang tidak seorang pun tahu, rancangan yang sedang bekerja, dan itulah rancangan Allah. 当他们图谋害约瑟的时候，他们完全没有想到，其实有一个更隐秘的、更大的那个计划，就是上帝的计划。 Dan gak ada seorang pun bisa menggagalkan rencana Allah itu. 而没有一个人能够让上帝的计划失败。 Baik saudara-saudara Yusuf, 无论是他的哥哥们， maupun istri Potifar, 或者那个波提法的妻子， maupun juru minuman yang lupa menolong Yusuf, 或者那个忘记他救他的那个酒政， maupun Raja Firaun. 也包括法老， Gak ada yang bisa mencegah, menghambat, menggagalkan rancangan Allah yang dari semula ini. 没有人可以拦阻上帝原本的计划，或者让他失败。 Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehendak manusia yang berdosa itu bukan sekedar dipakai dan diatur oleh Allah setelah sudah terjadi. 所以那些罪人他们所行的，不是说被上帝所使用、上帝安排，当那件事发生之后， Melainkan kehendak manusia yang berdosa itu dimaksudkan oleh Allah untuk tujuan yang benar dan tujuan yang menyelamatkan. 但是其实恶人所行的，就是上帝的旨意，为他那个正义和救恩的计划。 Maka kita percaya dalam hikmatnya, di dalam kebenarannya dan kebaikannya Allah bekerja di dalam peristiwa yang terjadi dan membawa kepada tujuan dan pencapaian yang baik. 所以我们要确定，上帝是用他的智慧、他的正义和他的美善，来让他能够做工动工，将一切都最终能够带来美好。 Inilah providensi Allah. 这就是上帝的护理的意识。 Kalau kita memahami ini, saudara, kita tidak akan menjadi orang yang tidak bisa mempercayai Tuhan. 如果我们真的能够理解这一点，我们就不会变成不相信上帝的人。 Rencana Tuhan bekerja melampaui rencana orang jahat dengan cara yang tidak terduga. 上帝所做的是超乎我们所想到，连那些恶行都是。 Memang betul, saudara, salah satu pergumulan atau permasalahan kita adalah kita nggak melihat dengan mata fisik kita providensi Allah ini. 但是问题是，我们的肉眼看不清有上帝的护理。 Yusuf nggak melihat saat itu. 当时的约瑟也看不见， Tetapi yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. 但是我们看不见的，就不是说它不存在啊。 Karena memang Allah sering bekerja di belakang layar, behind the scenes. 因为常常上帝是在幕后、背后行事的。 Sekalipun mungkin secara mata fisik kita melihat kok nggak seperti itu ya, tetapi Allah tetap bekerja. 可能我们肉眼看不见，但是上帝真的在做工。 Saudara, Allah di dalam kontrolnya mengontrol segala sesuatu. 上帝掌管一切， Dan dia bisa mengizinkan untuk kita mengalami hal yang menyakitkan. 不错，他会允许一些痛苦的事情临到我们身上，让我们受折磨。 Saudara, hal yang menyakitkan itu real, itu betul-betul memang kita bisa terluka, kita betul-betul menderita. 我们会痛苦，我们会受伤害，这是真实的。 Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu kita bisa merasa tenang karena kita mengetahui dia berdaulat. 但是在我们痛苦当中，我们能够安心，为什么？我们知道上帝是掌管一切。 Maka di dunia yang dikontrol Allah ini, kita bukan helpless loh, nggak bisa apa-apa, nggak ada pertolongan apapun. 所以，当上帝掌管一切的时候，我们就不会觉得好像无能为力。 Kalimat dari Yusuf itu jelas sekali menunjukkan bahwa rencana Allah untuk kebaikan itu pasti pada akhirnya menang. 从约瑟刚才所说的，就是我们要清楚，上帝美好的旨意最终一定会成功。 Maka saudara, ketika Yusuf ini bisa melihat dan memahami perspektif ini, 所以，当约瑟他能够清楚明白、看见这个角度的话， dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. 他就能够饶恕他的哥哥们， Dia tetap bisa melakukan yang baik pada mereka. 他而且可以善待他们。 Yusuf nggak menyimpan kepahitan, 约瑟完全没有存苦毒的心， nggak menyimpan kegeraman, kemarahan dan dendam. 他心中没有发怒，也没有这个仇恨在他心中。 Maka di ayat 21 dikatakan begini. 所以在21节这么说。 Jadi janganlah takut. 现在你们 Aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. 现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。
Maka Yusuf menghibur menenangkan mereka dengan perkataan ini. 所以约瑟就以这句话来去安慰他的哥哥们。 Saudara, kalau seseorang mengerti providensia Allah, dia tidak akan menyimpan kepahitan. 如果一个人清楚明白上帝的护理，他就不会心存苦毒， Tidak akan menyimpan kemarahan. 而且不会心中有那个愤怒。 Karena mengerti bahwa Allah ternyata bekerja di balik semuanya. 原来他意识到在这个背后是有上帝动工。 Saya ingin memberi satu contoh lagi. 我想再给大家一个例子。 Providensia Allah dalam peristiwa kematian Yesus di kayu salib. 让我们从主耶稣死在十字架上来看上帝的护理。 Saudara, contoh teragung bukan contoh Yusuf. 最伟大的例子不是约瑟， Tetapi contoh teragung adalah contoh Yesus yang mati di kayu salib. 最伟大的例子就是主耶稣死在十字架上。 Rasul Petrus ketika hari Pentakosta berkhotbah dan berkata seperti ini. 使徒彼得在五旬 Di 节 Kisah 的时候 Rasul pasal yang kedua 22 sampai 24. 在使徒行传第2章22到24节， Saudara perhatikan khotbah dari Rasul Petrus. 这是使徒彼得的那个讲道。 Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan dia setelah melepas dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. 我们看这段经文，以色列人啊，请听我的话，神借着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，这样他证明出来，这是你们自己知道的。但既按着神的定旨先见，被交于人，你们就借着无法之子的人的手，把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了， Jadi sudah lihat paralelnya ini. 叫他复活。我们看到这个平行， Siapa yang memakukan Yesus di kayu salib? 是谁把主耶稣钉在十字架上呢？ Orang-orang jahat ini. 就是这些不法之徒。 Tetapi Petrus berkata ada maksud Allah, ada rencana Allah. 但是在这里是有上帝的旨意、上帝的计划。 Jadi sekali lagi kita melihat ya, saudara, peristiwa keselamatan terbesar ini terjadi melalui apa? Melalui perantaraan orang-orang jahat yang memakukan Yesus di kayu salib. Mereka merencanakan untuk kejahatan. Tetapi ternyata kita melihat Allah merencanakan untuk kebaikan, yaitu melepaskan Yesus dari kematian dan membawa keselamatan untuk kita orang berdosa. 所以世界上最大的救恩发生，就是当这些不法之徒把主耶稣钉在十字架上。不错，他们所行的是邪恶的，但是上帝将这一切化转，成为一个好处，让我们能够得救。 Jadi sekali lagi saudara jangan bayangkan peristiwa salib terjadi, Allah nggak tahu, lalu kaget kok anakku disalibkan. 所以大家不要以为钉十字架这件事上帝很吃惊哈，为什么我的儿子被钉在十字架上，然后他想去做这些事？不是的， Lalu Allah mengubah peristiwa itu jadi kebaikan. 然后上帝才把它转化成为一件好事。 Saudara bukan sekedar itu. 不是如此 Allah bekerja dari sejak semula. 其实上帝从远处从亘古就已经有这个计划。 Saudara, orang-orang yang memakukan Yesus tetap bertanggung jawab dengan dosa mereka. 把主耶稣钉在十字架上，仍然要担负他们的罪行。 Mereka bersalah sama seperti saudara-saudara Yusuf yang menjual, mereka juga bersalah. 他们犯罪就好像约瑟的哥哥们犯错一样。 Tapi Alkitab mengajak kita untuk ayo lihat jangan hanya dari perspektif manusia nih. 但是圣经教导我们不要单从人的角度去看。 Saudara, saya percaya kalau kita tahu bahwa tindakan yang jahat itu tidak menghalangi Allah untuk mengerjakan tujuannya melalui kita, maka saya percaya itu akan memberi penghiburan bagi kita dalam penderitaan dan menjaga kita untuk tidak melakukan pembalasan pada orang-orang yang melakukan atau yang melukai kita. 我们要觉悟到这些恶行是完全不能够拦阻上帝来成就他的旨意，因为上帝会赐给我们，会安慰我们，而且在我们痛苦当中，他会保守我们，使我们不会去向那报仇雪恨。 Mari kita sekali lagi saudara memperluas wawasan kita, perspektif kita, bukan hanya lihat dari apa yang kasat mata di depan mata kita. 虽然我们有宽阔的视野，不要只是看见肉眼所发生的事。 Seorang teolog
dari abad 19 bernama Charles Hodge pernah berkata kalimat ini. 19世纪的一位神学家 Charles Hodge 曾经这么说： Apa yang benar dalam sejarah Yusuf, itu juga benar untuk semua sejarah. 月色的历史是真实的，一切的历史也是真实的。 Artinya kebenaran tentang apa yang terjadi dengan Yusuf adalah kebenaran yang juga terjadi sesungguhnya dalam seluruh sejarah. 意思就是约瑟所发生的是事实，而且历史上所发生的也是真实的。 Masalahnya mungkin seringkali kita yang tidak melihat itu dalam sejarah. 但是很可惜，我们很多时候就没有在历史上看到这一点。 Maka tidak heran ayat terkenal dalam Perjanjian Baru dikatakan oleh Rasul Paulus. 所以有一句非常大家熟悉的一节经文是使徒保罗所写的。 Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。 Setelah Rasul Paulus mendengungkan kisah Yusuf ini. 其实在这里，使徒保罗是回想这个约瑟的经历， Dan mengaplikasikannya untuk semua orang percaya. 而在这里让所有信徒都能够应用在他们的生活中。 Allah merencanakan untuk kebaikan dan rencananya bekerja dalam segala sesuatu, all things. 上帝是有美好的意思，而且他将一切都转化成为美好。 Maka rancangan jahat manusia nggak akan mungkin bisa menggagalkan tujuan Allah ini. 所以人的邪恶念头不能够打败上帝的好意。 Sekali lagi saudara, kalau kita memahami providensia Allah ini, hati kita akan lebih tenang menghadapi situasi-situasi kehidupan yang mungkin memang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, yang mungkin membuat kita menderita. 弟兄姐妹，当我们清楚知道上帝的护理的时候，可能我们遭受痛苦或在绝望当中，我们就会得到安慰，而且仍然会相信主。 Kiranya Tuhan tolong kita untuk terus bertumbuh menjadi orang yang bisa melihat segala sesuatu dari perspektif ilahi. 但愿我们全部都能成长，是从上帝的角度来看一切事情。 Kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Ya Tuhan, kami belajar dari kisah Yusuf hari ini. 主啊，今天早上我们从约瑟身上摄取教训， Dan kami belajar mengenai providensiamu dalam sejarah manusia. 而且我们在人的历史上学习看见上帝的护理。 Kami melihat, memahami providensiamu dalam kehidupan Yusuf secara pribadi. 我们看见你在约瑟身上所行的，你的上帝的护理。 Dan kami bersyukur pada akhirnya Yusuf bisa mengatakan dengan jelas sekali kepada saudara-saudaranya yang pernah melakukan hal yang jahat pada dia, bahwa mereka merencanakan yang jahat terhadap Yusuf, tetapi Allah merencanakan untuk kebaikan. 但是我们感谢主，约瑟最终他能够说：“你们的意思原是害我，但是上帝的本意原是好的。” Bahwa kami untuk terus memahami providensiamu ya Allah. 求你帮助我们，让我们持续不断更清楚知道你的护理。 Bahwa kami untuk memahami tidak ada yang namanya kebetulan atau keberuntungan atau nasib. 让我们清楚知道没有偶然的事或者巧遇巧合的事， Karena Engkau adalah Allah yang terus bekerja dalam segala sesuatu. 因为你掌管一切，在一切事中你仍然动工。 Kiranya kebenaran firman-Mu menolong kami terus bertumbuh menjadi orang yang bisa melihat kehidupan ini, melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan yang melihat. 求你帮助我们，让我们在成长当中能够从上帝的角度来看待一切事情。 Berkati firman-Mu untuk jadi pedoman untuk hidup kami. 求你赐福你的道，成为我们生命中的指南。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。